Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini insya-Allah kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah yang ke-98, iaitu surah Al-Bayyinah. So pada hari ini insya-Allah kita sambung surah seterusnya, iaitu surah Al-Zalzalah, surah yang ke-99 dalam Al-Quranul Karim. Baik, pertama sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah ini, mari kita lihat sedikit latar belakang kepada surah ini. Daripada sisi nama, surah ini disebut pertama sebagai surah Al-Zalzalah ataupun surah Al-Zilzal. Dan ada nama yang kedua, disebut juga surah ini sebagai surah Idza Zulzilat. Idza Zulzilat. Sebagaimana riwayat daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Amr, ya, beliau mengatakan nazalat idza zulzilat wa Abu Bakar qa'idun fabaka, ya. Beliau mengatakan bahawa ketika mana turun surah idza zulzilat, Abu Bakar ketika itu sedang duduk kemudian menangis. Kalau kita melihat riwayat yang disebutkan sahabat Abdullah bin Amr ini, beliau mengatakan nazalat idza zulzilat, turun surah idza zulzilat. So artinya beliau menamakan surah ini sebagai surah idza zulzilat. So sekurang-kurangnya ada dua nama kepada surah ini. Yang pertama dikatakan sebagai surah Al-Zalzalah ataupun surah Al-Zilzal. Kemudian yang kedua disebut sebagai surah Idza Zulzilat. Kedua-dua nama ini diambil daripada ayat pertama dalam surah ini, yang mana Allah berfirman Idza zulzilatil ardu zilzalha, yang berarti kegoncangan. Maksudnya bumi ini nanti akan digoncangkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Surah ini ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama dalam menentukan adakah ia Makkiyah ataupun Madaniyah. Setengah ulama mengatakan bahawa surah ini adalah surah Makkiyah, seperti pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Mujahid, Atha dan Ad-Duha. Manakala Qatadah dan Muqatil mengatakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, dekat sana disebut surah ini sebagai surah Madaniyah. Biasa berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama dalam menentukan satu-satu surah itu adakah ia Makkiyah ataupun Madaniyah. Perbezaan pandangan itu muncul kerana ada kepelbagaian riwayat tentang surah tersebut, ya. Dan ini insya-Allah bukan suatu yang masalah yang mengurangkan kemuliaan Al-Quran, ya. Bagi ulama yang mengatakan bahawa surah ini surah Madaniyah, artinya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda hijrah ke Madinah, maka mereka mengatakan bahawa ini adalah surah yang ke-74 diturunkan kepada surah yang ke-94, ya. Surah yang ke-94 diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia turun selepas surah An-Nisa dan sebelum surah Al-Hadid, ya. Ini menurut mereka yang mengatakan bahawa surah ini sebagai surah Madaniyah, artinya diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam selepas hijrah ke Madinah, ya. Baik.
Jumlah ayat yang terdapat dalam surah ini seperti mana kita lihat dalam Al-Quran, ia ada sebanyak 8 ayat, tetapi ada sebenarnya para ulama yang memandang ia sebagai 9 ayat. Mengapa muncul mereka mengatakan jadi 9 ayat? Ayat 6 ada ulama yang memandang ia sebagai 2 ayat dan ada ulama yang memandangnya 1 ayat. Ulama yang memandang ayat 6 itu sebagai 1 ayat, so jumlah ayat dia ada sebanyak 8 lah dalam surah ini. Tetapi bagi kalangan ulama yang memandang ayat 6 itu 2 ayat, maka artinya ayat yang terdapat dalam surah Al-Zalzalah ini ataupun Al-Zilzal ini ada sebanyak 9 ayat, ya. Perbezaan itu pun biasa berlaku, ya, tidak mengurangkan nilai daripada Al-Quranul Karim, ya. Baik, daripada 8 ayat yang terdapat dalam surah ini, kalimah-kalimahnya ada sebanyak 36 kalimah. Kalau kita hitung daripada idza zulzilatil ardu zilzalaha sampailah ayat yang terakhir, maka lebih kurang ada sebanyak 36 kalimah. Manakala huruf-huruf dia pula ada sebanyak 156 huruf. So kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran ia akan mendapat 10 pahala, maka orang-orang yang membaca surah Al-Zalzalah daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang terakhir, insya-Allah ia akan memperolehi sebanyak 1500, ya, 1560, ya, daripada pahala yang akan ia peroleh, ya. Insya-Allah dia akan dapat lebih kurang 1560 insya-Allah taala, ya. Namun hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang maha mengetahuinya, ya. Baik, mari kita perhatikan ayat-ayat Allah taala yang terdapat dalam surah ini. Saya akan bacakan dulu ayat pertama sehinggalah ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah Ta'ala berfirman, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Ini adalah gambaran pada hari kiamat, ya. Gambaran bagaimana berlakunya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. So nanti ketika mana berlaku hari kiamat, bumi ini akan dibuat Allah Ta'ala bergegar dengan begitu kuat. Daripada mana kita boleh faham bahawa gegaran bumi itu nanti sangat kuat? Allah Ta'ala mengulang perkataan zilzal pada ayat ini. Idza zulzilat, kemudian pada hujung ayat itu zilzalah. Dalam bahasa Arab apabila diulang, ya, ini menunjukkan ia sesuatu yang sangat kuat. Saya bagi contoh. Kalau misalkan ada orang mengatakan darabtu Zaidan, aku pukul Zaid, itu boleh jadi maknanya dia pukul dengan pelan pun dah dikatakan darabtu Zaidan, ya. Jadi dia pukulan yang pelan pun dah dikatakan. Tetapi kalau misalnya dia sebutkan darabtu Zaidan darban, berulang 2 kali kata daraba, ya, itu artinya pukulan yang sangat keras, bukan pukulan biasa-biasa, ya. Pukulan yang sangat keras,
So pada ayat ni Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzala. Nanti di seluruh muka bumi ini akan digegarkan Allah. Berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat, sangat kuat, sehingga akan menghancurkan segala-galanya. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Dalam surah Al-Waqi'ah, hampir semakna dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ni ya. Sama halnya juga misalnya dalam surah Al-Hajj ya, ayat pertama dan ayat kedua Allah taala menggambarkan bagaimana dahsyatnya gegaran pada hari kiamat tu. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Kata Allah, sesungguhnya gegaran pada hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Ya. Bagaimana kedahsyatannya? Allah Taala menggambarkan, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah mengatakan pada hari kiamat nanti, saat Allah Taala buat seluruh bumi ini bergegar, maka engkau akan melihat ya, bayi yang disusukan akan tanggal daripada susuan itu. Wanita yang mengandung akan melahirkan tanpa ia sedari. Dan manusia pada ketika itu nampak seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukanlah mabuk. Apa yang membuat mereka macam tu? Walakinna adzaballahi syadid. Yang membuat mereka macam tu adalah azab Allah yang amat sangat dahsyat. Itulah gambaran pada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. So pada ketika itulah nanti Allah Ta'ala menghancurkan segala-gala yang ada di atas muka bumi ini. Jangankan bangunan yang ada, gunung ganang pun akan hancur pada ketika itu. Gunung ganang pun akan hancur. Bangunan-bangunan semua akan hancur, gunung ganang akan hancur, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran hari kiamat. Baik, seterusnya ayat yang kedua, Allah Taala berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Ya. Apabila nanti berlaku gegaran yang sangat kuat itu, yang sangat keras itu, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi itu akan mengeluarkan isinya ya, mengeluarkan segala isinya. Maksud segala isinya dekat sini ada beberapa pandangan yang disebutkan para ulama. Ada ulama mengatakan maksudnya yang keluar itu adalah orang-orang yang telah mati. Ada yang mengatakan perbendaharaan, kekayaan yang ada dalam bumi akan keluar. Tetapi kalau kita melihat konteks ayat ini, yang paling sesuai ialah orang-orang yang telah mati. Orang-orang yang telah dikubur beribu-ribu tahun, bahkan mungkin ada yang sampai juta tahun. Ketika mana nanti berlaku hari kiamat, saat Allah Ta'ala buat gegaran, goncangan yang sangat dahsyat di atas muka bumi ini, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi itu akan mengeluarkan semua isi dia, akan mengeluarkan, memuntahkan semua orang-orang yang telah dikubur di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada ketika itulah nanti manusia akan bangkit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi gegaran pertama itu kehancuran, kemudian selepas itu akan ditiupkan sangkakala kedua, manusia akan keluar daripada perut bumi ini. Semua nanti akan bangkit, berdiri, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa
nanti manusia itu akan datang menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada memakai pakaian, tidak memakai selipar, dan dalam keadaan tidak berkhatan. Begitulah keadaan manusia nanti datang menghadap Allah Ta'ala. Ketika mana Rasulullah memberitahu itu, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah pada ketika itu lelaki dan wanita bersama-sama, sehingga kan sebahagian mereka dapat melihat sebahagian yang lain? Rasulullah SAW mengatakan, urusan pada ketika itu jauh lebih dahsyat berbanding nak tengok orang lain. Walaupun tak ada yang memakai pakaian, tak ada yang memakai selipar, tetapi manusia pada ketika itu tak nak pun melihat orang lain. Mengapa? Kerana keadaan pada ketika itu amat menggerunkan. Kita kalau berada dalam keadaan yang sangat gerun, kita tak fikir orang lain dah. Kita tak peduli dengan orang lain dah. Apa yang kita fikir, macam mana kita boleh selamat. Itu sahaja yang kita fikir. Saya bagi contoh. Contohlah kita masuk pergi dekat hutan. Ya. Tiba-tiba jumpa harimau. Mungkin pakaian kita pada ketika itu tidak sedang menutup aurat. Apa yang kita buat pada ketika itu? Saya ingat kita akan lari. Kita akan lari datang ke kampung untuk menyelamatkan diri. Walaupun mungkin pakaian kita tidak sedang menutup aurat. Pada ketika itu kita tak malu dah. Kita tak fikir apa orang kata dengan kita. Mengapa? Sebab pada ketika itu kita sedang ketakutan. Dalam fikiran kita hanya satu, macam mana kita selamat. Analogi mudah dia begitulah pada hari kiamat nanti. Jadi manusia dibangkitkan daripada kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada ketika itu tidak ada yang memakai pakaian, ya. Tidak ada yang memakai pakaian. Kemudian manusia juga pada ketika itu tidak ada yang memakai selipar. Begitulah manusia datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala yang berikutnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, ayat 3. Dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun, apa sudah terjadi kepada bumi, ya. Ketika mana bumi mengeluarkan manusia daripada perutnya, bumi itu mengeluarkan manusia yang berada di dalam perutnya, yang ada di dalam bumi itu, maka manusia itu berkata, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, ya, ada apa dengan bumi ni? Mereka rasa macam pelik lah apa yang berlaku dengan bumi pada ketika itu, sehingga kan mereka keluar daripada bumi tersebut. Mereka terkejut menyaksikan itu, ya. Kalau dalam surah Yasin Allah Ta'ala mengatakan, ya, mereka berkata, man ba'athana min marqadina hadha, siapa yang membangunkan kami daripada tidur panjang kami? Mereka akan terkejut ketika mana dibangkitkan. Apatah lagi mereka yang dahulu tidak percaya sama sekali akan dibangkitkan. So ketika mana dibangkitkan, waqala al-insanu ma laha, mereka akan berkata, apa yang berlaku dengan bumi ni? Mereka terkejut, mereka rasa gerun keadaan pada ketika itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 4, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya, ya. Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya. Maksudnya apa ni? Ya, tukhbiru amma fa'ala an-nasu 'alaiha min khairin aw syarrin. Pada hari kiamat nanti bumi akan memberikan persaksian, akan mengkhabarkan apa yang telah dilakukan manusia di atas muka bumi ini, sama ada kebaikan maupun keburukan. Itu semua akan
dipersaksikan oleh bumi. Jadi kita buat kebaikan atau buat maksiat di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, bumi tu bukan tak tahu, dia tahu. Dan nanti pada hari kiamat dia akan memberikan persaksian. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dia akan memberikan persaksian, dia akan mengkhabarkan sama ada kita melakukan kebaikan ataupun keburukan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga termasuk Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha? Tahukah kalian apa itu yang dimaksudkan akhbaruha? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat pun menjawab, Allah Ta'ala dan Rasulnya lah yang paling tahu. Kami tidak tahu wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inna akhbaraha. Yang dimaksudkan akhbaraha pada ayat ni, kata Nabi, antashhada ala kulli abdin wa ummatin bima amila ala zahriha. Nanti bumi itu akan memberikan persaksian atas tiap-tiap hamba dan tiap-tiap umat apa yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Wa taqul, dan bumi itu nanti akan berkata, amila kada wa kada fi yaumin kada wa kada. Dia dulu buat begini-begini, dia buat dulu begini-begitu pada hari ini dan hari itu. Detil diberitahu oleh bumi itu. Allahu Akbar. Maka kita hidup di atas muka bumi ini, sentiasa ada yang mengawasi kita, sentiasa ada yang menyaksikan kita. Bumi yang kita pijak ni, yang orang selalu menyangka kadang-kadang, tak ada siapa yang nampak aku, tak ada yang tahu aku buat maksiat. Dia tak tahu, dia masih berada di atas muka bumi Allah Ta'ala. Oleh kerana itu ada ulama mengatakan, kalau kamu nak bebas melakukan perbuatan dosa, pergi cari bumi selain bumi Allah Ta'ala ni. Kita buat kebaikan ataupun buat keburukan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, bumi ini akan memberikan persaksian nanti pada hari kiamat. Akan memberikan persaksian pada hari kiamat, ya. Mengapa bumi ini mesti memberikan persaksian? Sebenarnya ini untuk menegakkan keadilan. Allah Ta'ala itu Rabb kita yang maha adil, Tuhan yang maha adil, sehingga kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan saksi-saksi bagi manusia tentang apa yang pernah ia lakukan. Maka kalau kita melihat ayat yang lain, misalnya Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Yasin, ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka juga memberikan persaksian, bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka lakukan. Jadi tak dapat berdusta. Kerana yang kita anggap selama ini tidak dapat berbicara, tidak dapat bercakap, nanti Allah akan beri ia keizinan untuk menjadi saksi. Jadi sebenarnya alam semesta ini itu menyaksikan apa yang kita buat. Dan semuanya nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, anna al-muazzin idza adzana, muazzin kalau dia azan, fa innahu la yasma'u sawtahu syajarun wala madarun wala hajarun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Kalau ada seorang azan, kemudian tidaklah suara azan dia itu didengar oleh
pokok, didengar oleh batu, didengar segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, melainkan itu nanti menjadi saksi kepada dia pada hari kiamat. Allahu Akbar. Bayangkan kalau ada seorang azan tu, satu qaryah boleh dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan, didengar oleh seluruh satu qaryah. Semua yang mendengar itu, mulai daripada manusia, haiwan, batu, tanah, pokok, semua nanti memberikan persaksian di hadapan Allah. So, oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita banyakkanlah buat amal-amal kebaikan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Di mana sahaja pun kita berada di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, buatlah banyak-banyak kebaikan. Supaya apa? Supaya nanti pada hari kiamat bumi ini memberikan persaksian di hadapan Allah bahawa kita semasa hidup dekat dunia, ketika berada di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, kita sentiasa buat amal-amal kebaikan. Ya, so dekat sini Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Para ulama mengatakan ini menjadi jawab syarat. Sebab ayat sebelum ni Allah Ta'ala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ini diawali Allah Ta'ala dengan idza, syarat. So apabila berlaku ini semua, apabila bumi digoncangkan, apabila bumi mengeluarkan manusia daripada perutnya, kemudian ketika mana manusia berkata ada apa ini, maka pada ketika itu lah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi mengkhabarkan ataupun memberikan persaksian apa sahaja yang telah dilakukan manusia semasa ia hidup dekat dunia ini. Baik, kita teruskan ayat yang kelima. Bi anna rabbaka auhalaha, bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya berlaku demikian. Maksudnya bumi itu ia mampu memberikan persaksian, ia mampu mengkhabarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa sahaja yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini, kerana Allah Ta'ala yang mengizinkan dia untuk bercakap. Ya, adina laha fi an tahaddatha akhbara. Allah Ta'ala izinkan untuk bercakap. Dan kita perlu tahu bahawa walaupun benda mati itu menurut kita tak mungkin bercakap, ya, kalau Allah Ta'ala mengizinkan, ia boleh bercakap. Boleh bercakap. Sebagai dalilnya dalam surah Fussilat ayat 11, Allah mengatakan summa stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'iin. Dahulu Allah beristiwa ke langit. Pada ketika itu langit itu masih dukhan, masih asap lagi. Faqala laha walil ardi, maka Allah berkata kepada langit dan bumi, i'tiya taw'an aw karhan, datanglah kamu sama ada taat ataupun terpaksa. Qalata, langit dan bumi itu berkata kepada Allah, ataina ta'iin, kami datang dalam keadaan taat. So artinya apa? Ketika mana Allah Ta'ala menghendaki makhluk atau benda yang kita anggap benda mati pun, kalau Allah Ta'ala menghendaki, maka ia akan dapat memberikan persaksian. So bumi itu dapat memberikan persaksian bi anna rabbaka auhalaha, dengan sebab Allah Ta'ala mengizinkan bumi itu untuk memberikan persaksiannya. Allah Ta'ala izinkan sehingga akan dapat bercakap. Batu yang tak mungkin bagi kita bercakap, kalau Allah izinkan dia boleh bercakap. Maka kita kena berhati-hati. Seluruh makhluk Allah Ta'ala ni itu sebenarnya menyaksikan kita. Andai kata suatu hari nanti Allah Ta'ala izinkan ia untuk memberikan persaksian, maka ia akan mempersaksikan semua apa yang pernah kita lakukan semasa hidup dekat dunia ini. Maka oleh kerana itulah kita tidak pernah selamat daripada perhatian, persaksian. Tak akan pernah selamat.
bumi akan memberikan persaksian di hadapan Allah. Makhluk-makhluk yang lain juga akan memberikan persaksian semuanya ketika mana Allah Ta'ala izinkan mereka untuk memberikan persaksian. So itu artinya alam semesta ini bukan diam dengan apa yang kita lakukan. Mereka menyaksikan. Kalau kita buat kebaikan, mereka menyaksikan. Sebaliknya kita buat keburukan, mereka juga menyaksikan. Dan pada ketika nanti Allah Ta'ala izinkan mereka untuk memberikan persaksian, semuanya mereka akan sampaikan. Dan seperti mana tadi saya sebut, ini semua berlaku kerana Allah Ta'ala nak menegakkan keadilan. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mengazab seseorang, ya, kecuali dia tahu bahawa dia memang layak untuk diazab oleh kerana dosa dan maksiat yang ia lakukan semasa hidup dekat dunia. Baik, kita teruskan ayat berikutnya. Pada ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Ya, Allah Ta'ala mengatakan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Pada ketika itu yasdurun nasu ashtatan, manusia akan keluar berselerak. Maksudnya adalah jama'at mutafarriqin, berkumpulan-kumpulan, berbeza-beza. Ketika mana manusia keluar daripada kubur mereka menuju padang mahsyar, itu manusia tak sama, berbeza-beza, ya. Ada yang menjadi ahli syurga dan ada yang menjadi ahli neraka. Ada orang-orang yang bahagia dan ada golongan yang celaka mengikut amalan mereka, ya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Jadi tidak sama. Orang-orang bertakwa mereka akan dihalau, diarahkan menuju syurga Allah. Manakala orang-orang yang berdosa mereka akan dihalau menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia pada hari kiamat ia akan berbeza-beza mengikut kepada amal perbuatan masing-masing. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 12, undur kaifa faddalna ala asnaf, ya, undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walil akhirati akbaru darajat wa akbaru tafdila. Jadi tidak sama. Ada keutamaan mengikut amal masing-masing. Ada manusia yang mendapatkan kemuliaan, ada yang mendapatkan kehinaan. Ada yang mendapatkan kenikmatan, ada yang mendapatkan azab. Ada yang menjadi ahli syurga dan ada yang menjadi ahli neraka. Tidak sama, bergantung kepada semua amalan mereka. Liyuraw a'malahum, ya, liyuraw a'malahum. Allah Ta'ala mengatakan yasduruna ashtatan fayaraw a'malahum. Pada ketika itu mereka keluar berselerak, ya, dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum, akan amal perbuatan yang pernah mereka lakukan semasa hidup dekat dunia, ya. Maka Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Apabila semasa dekat dunia mereka melakukan kebaikan, maka dekat sana Allah tunjukkan kebaikan pada mereka. Sebaliknya, kalau dekat dunia mereka melakukan keburukan, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan keburukan kepada mereka, ya. Baik, maka dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala mengatakan iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amal perbuatan kamu ini, kata Allah nanti pada hari kiamat, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah engkau yang menghisap dirimu pada ketika ini, ya. Ditunjukkan kepada mereka. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, mereka sampai terkejut
ketika mana menyaksikan, ketika mana diperlihatkan amal perbuatan yang telah mereka lakukan semasa hidup dekat dunia, sehingga kan mereka berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kita apa ni? Semua ada dekat sini, kecil sampai yang besar ada dekat sini. Dia akan gerun, takut ketika mana menyaksikan catatan amal perbuatan itu, ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, ya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Orang-orang yang didatangkan catatan amal perbuatan dia daripada sebelah kiri, dia berkata, ya laitani, alangkah celakanya aku pada hari ini. Alangkah baiknya tak payahlah diberi aku kitab ni. Sebab apa? Dia menyaksikan catatan amal perbuatan dia yang buruk tu pun dia dah takut, dia gerun. So dia kata, lebih baiklah tak payah aku tengok, tak payahlah ditunjukkan padaku. Begitulah keadaan pada hari kiamat. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka sesiapa yang berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amal perbuatannya, ya. Maksudnya dekat sini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah Ta'ala pasti akan membalas setiap kebaikan. Kecil mana pun kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala akan balas. Maka Allah Ta'ala mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Artinya, sesiapa yang melakukan kebaikan, ya, kebaikan sekecil apapun. Zarah ni apa maksud zarah? Orang kita kadang-kadang sebut sebiji zarah. Dia kata, apa zarah tu? Bukan biji, ya. Zarah ini makna asalnya adalah sigharun naml. Zaman dahulu, zaman Nabi, zarah itu adalah semut yang kecil. Bukan biji zarah, ya. Semut yang kecil itu makna zarah pada masa dahulu, ya. Semut yang kecil ini sebenarnya menunjukkan bahawa kecil mana pun kebaikan itu kita lakukan, ya, sekecil apapun kebaikan itu kita lakukan, Allah Ta'ala pasti akan memberi ganjaran. Jadi Allah Ta'ala perlihatkan, maksudnya dekat sini Allah Ta'ala akan beri ganjaran dia. Allah Ta'ala akan bagi ganjaran dia, ya. Begitu juga sebaliknya pada ayat 8, ayat terakhir Allah mengatakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sesiapa yang berbuat kejahatan walaupun sekecil zarah, nescaya akan dilihatnya. Maksudnya akan diperlihatkan kepada dia, kemudian akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tidak ada yang tidak dibalas Allah. Oleh kerana itulah, jangan kita pernah memandang remeh kepada kebaikan yang kecil, dan juga jangan pandang remeh kepada dosa yang kecil. Sebab semua ini, kebaikan yang kecil dan dosa yang kecil pun akan dibalas Allah Ta'ala. Kalau yang kecil saja dibalas Allah, apatah lagi yang besar, sudah pasti dibalas Allah Ta'ala. Tidak ada satu amal perbuatan kita pun yang tidak mendapatkan balasan daripada Allah. So oleh kerana itulah, kita perlu untuk menghisap diri kita, memuhasabah diri kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu berkira dengan diri kita, kebaikan apa yang dah kita buat, dosa apa yang masih terus menerus kita lakukan, sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat setakat itu saja kuliah kita pada hari ini, tafsir dan tadabbur surah Al-Zalzalah, surah yang ke-99 dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah ilmu, iman serta takwa kita kepada Allah. Moga-moga Allah jadikan kita semua sebagai ahlul Quran, orang-orang yang mulia di sisi Allah, kerana bersama-sama dengan Al-Quranul Karim. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.